Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Berjumpa kembali bersama Cikgu Zul. Pada hari ini kita akan belajar Bahasa Melayu Tahun 4 Unit 21, masih di bawah Ternakan Jana Pendapatan. Cikgu ulang balik semula. Ini penting ni, ternakan jana pendapatan. Macam mana kita nak mendapatkan pendapatan? Mari kita tengok. Pada hari ini kita akan fokuskan. Cantik kan ya. Kamu boleh lihat dalam buku teks kamu, muka surat 144. Tajuknya Emas Borneo. Emas, tengok ikan ni pun macam emas. Fokus ni pada hari ini cikgu nak kemahiran membaca. Walaupun dalam keadaan PDPR kamu masih di rumah, cikgu pun di rumah, tapi kita fokuskan kepada kemahiran membaca. Yang pertama, cikgu nak kamu mencapai, objektif yang nak dicapai adalah murid dapat membaca dan memahami petikan berkaitan emas Borneo. Murid dapat melengkapkan carta tentang ikan empurau Wan Puri. Jadi kita akan belajar pada hari ini berkaitan dengan ikan empurau. Apa dia ikan empurau? Sebentar nanti cikgu akan terangkan. Kamu kena baca buku teks. Jadi cikgu akan bimbing sama-sama. Dah tahun 4 ni, kena kemahiran membaca. Jangan sampai tahun 6 belum menguasai, kita bimbang sampai ke sekolah menengah. Sekarang isu murid tidak boleh membaca lancar. Dah 2 tahun PDPR kat rumah. Jadi kamu kena cuba membaca juga. Cikgu bimbing sikit-sikit. Kalau ikut petikan di sini, kita nak faham, membaca dan faham apa cerita dia. Keistimewaan ikan empurau Wan Puri, tajuk dia. Ni orang ni, dia pegang seekor ikan. Zara membaca kisah tentang seorang penternak empurau. Pagi itu, Wan Puri agak sibuk. Seorang pengusaha restoran akan datang mengambil ikan empurau yang telah ditempah beberapa hari yang lepas. Setiap kali mendapat tempahan ikan yang mendapat julukan Emas Borneo, ini pasti Wan Puri akan sibuk di kolamnya. Awang, tangkap ikan yang telah bersih itu, arah Wan Puri kepada pekerjanya. Pekerjanya menangkap ikan di dalam kolam yang paling jernih itu. Wan Puri menyediakan 3 buah kolam. Hal ini dilakukan bagi memastikan kebersihan ikan yang ditempah terjamin. Wan Puri mementingkan kebersihan, nak jaga kualiti. Remy, nanti jangan lupa masukkan buah pengkabang ini ke dalam kolam. Rasa ikan empurau di sungai sedap kerana ikan-ikan itu makan buah ini, terang Wan Puri kepada pekerjanya. Apa buahnya ni kita akan bincang nanti. Setelah selesai memantau kerja-kerja di kolam, Wan Puri pergi ke stor sejuk bekunya. Di sana beliau melihat ikan-ikan yang telah ditangkap dimatikan secara kijemen bagi memastikan kesegarannya. Ikan-ikan itu akan dipack secara vakum dan menjalani proses sejuk beku sebelum diekspor. Apa maksud diekspor? Nanti aku akan terangkan. Akhirnya, pengusaha restoran itu tiba. Dia mengambil tempahan dan membayar harga ikan tersebut. Wan Puri bersyukur dengan rezeki yang pada hari ini. Kita kena bersyukur Allah dah bagi rezeki. Jadi kita akan tengok di sini. Daripada petikan ni, cikgu cuba ringkaskan. Kita tengok dulu yang disediakan dalam buku teks. Yang pertama dia kata keistimewaan ikan empurau Wan Puri. Apa dia keistimewaan dia? Yang pertama, ikan dijamin bersih. Ini penting ni, kebersihan. Rasanya asli, tak ada tiruan, seperti ikan sungai. Walaupun bela dalam kolam, tetapi ikan ni rasa macam dalam sungai. Sebab apa? Dia makan sejenis buah tadi. Kesegaran ikan terjamin, segar. Kalau kita pergi ke pasar, tengok ikan dah laju, macam dah tak sesuai dan sebagainya. Ni kejamin ialah proses mematikan ikan untuk mengekalkan kesegaran isinya. Ikan tu dimatikan dengan tujuan apa? Untuk mengekalkan kesegarannya. Apa keistimewaan ikan empurau ni? Ni keistimewaan dia. Kita jarang dengar ikan ni. Biasa dengar ikan keli, ikan haruan. Yang pertama, ikan air tawar paling mahal. Ni paling mahal berasal dari Sarawak. Maksudnya bila berasal daripada Sarawak, ikan ni banyak di Sarawak lah. Tetapi ikan ni mungkin akan satu hari nanti seluruh Malaysia. Teknologi dah ada. Seekor ikan, tengok ni kenapa dia mahal, kenapa dia istimewa. Seekor ikan boleh mencecah antara 1,500 hingga 2,000 ringgit. Bayangkan, ikan ni kecilnya, tetapi harganya sampai 1,000, 2,000. Kenapa?
Ha. Kenapa? Sebab dia terlalu istimewa dan bilangannya agak terhad. Okay? Sama juga binatang yang hampir pupus. Jadi binatang-binatang hampir pupus ni menjadi buruan pemburu dan sebagainya untuk dijual. Contoh macam gading gajah. Okay? Sering dijadikan ikan hiasan. Orang Cina, mereka menggunakan ikan empuran bukan sekadar untuk makan, tetapi untuk dijadikan sebagai hiasan. Sebab nampak tadi macam bentuk warna-warna keemasan. Wang Buliao, ni dalam bahasa Cina bermaksud sukar dilupakan. Jadi ikan ni, kalau kita tengok sekali, kita akan leka, sukar, balik rumah termimpi dan sebagainya. Itu orang Cina. Jadi bayangkan seekor ikan sampai 1,500 sehingga 2,000 ringgit. Bayangkan. Jadi untuk memahami apa yang kita telah pelajari sebentar tadi, Cikgu nak kamu lengkapkan carta berkaitan ikan empurau. Macam mana nak lengkapkan? Dalam petikan tadi, satu, kemahiran membaca. Yang kedua, kamu memahami apa yang baca. Bukan sekadar baca, cikgu dah habis baca, bila tanya balik tak tahu. Jadi kita kena faham, rujuk balik semula. Baca kali pertama tu untuk baca sekali imbas. Nak cari maklumat, baca yang kali kedua. Nak jawab soalan, baca kali ketiga, tengok apa isi penting ni. Ikan empurau, Puan Puri apa dia? Ikut catatan. Satu dah cikgu lengkapkan. Bersih. Apa dua lagi cirinya tadi? Yang ketiga, ke bawah dia, sambung bawah lagi. Cara menyediakan 3 buah kolam. Puan Empurau kata panggil pekerja tadi, ada 3 buah kolam. Kenapa? Kolam, apa tujuannya? Jadi apa tujuannya? Kamu gunalah cara lengkapkan apa tujuan kolam tersebut. Okey. Jadi nak menguji kepahaman kamu tentang apa yang telah kita pelajari, apa yang cikgu dah ajar. Siapa yang dengar dia fokus, dia boleh jawab. Ada 5 soalan cikgu sediakan. Yang pertama, ikan empurau ini berasal dari negeri mana? Jangan terus jawab saja. Paling bagus kamu jawab dalam jawapan yang lengkap. Ikan empurau ini berasal dari negeri apa? Berapakah harga ikan sekilo ini? Berapa harga ikan sekilo? Tadi kamu ada dengar, cikgu dah sebut tadi, berapa ribu. Okey, harga sekilo ikan ini, apa dia? Bayar lengkap. Yang ketiga, apakah makanan ikan ini? Kalau kita makan burger, makan nasi, apa ikan yang makan? Adakah ikan ini sesuai dipelihara di dalam kolam? Sesuai atau tidak? Kita dengar tadi dalam kolam. Ada dalam sungai. Mana tempat yang sesuai? Jadi kamu kena berikan pendapat kamu. Kalau kamu kata ya, beri pendapat. Kalau kata tidak, beri pendapat juga. Okay? Apakah menu masakan yang sesuai untuk ikan ini? Jadi ikan ini dah mahal. Nak masak apa? Nak masak kari, nak masak gulai, nak goreng saja. Jadi itu soalan yang kita silakan pada hari ini. Okey, seterusnya. Ini cikgu nak buat sedikit kesimpulan. Ikan ini sesuai diternak walaupun habitat. Habitat ialah tempat asalnya adalah di dalam sungai. Usaha sama, ini kerjasama, usaha sama antara Universiti Australia dan Kerajaan Sarawak yang telah menjalankan kajian. Menunjukkan kejayaan dalam usaha untuk menternak ikan di dalam kolam. Asalnya dalam sungai, tapi dengan kaedah teknologi dan sebagainya, dibuat dalam kolam. Dia sesuai diekspor. Tadi cikgu ada beritahu, nak terangkan apa maksud diekspor. Diekspor ialah dijual. Kalau diimport, kita beli. Contoh, negara kita ada banyak kelapa sawit, minyak kelapa sawit, kita jual kat negara lain. Apa yang kita tak ada? Kita tak ada kereta BMW, kita beli kereta BMW dari Jerman, bawa ke Malaysia. Diekspor ialah jual kerana permintaan yang tinggi. Ikan ni sedikit, bayangkan pasaran yang tinggi di seluruh dunia. Jadi tengok apa kesimpulannya. Akhir sekali, kesimpulannya berdasarkan seekor ikan ni, ini harga-harganya 650 per kilogram. Per kilogram. Bayangkan 1 kilo dan seekor ikan tadi 1,500 hingga 2,000, kecil saja, tapi ada orang beli. Walaupun mahal, sama juga macam durian Mosangking mahal, tapi ada orang beli. Sama juga ikan. Hari tu kita dah belajar tentang lembu. Lembu wagyu mahal juga, tapi ada orang beli. Jadi kepada murid-murid, satu hari nanti, kesimpulan pada tajuk tadi, apa dia tadi? Peternakan jana pendapatan. Jadi untuk mendapatkan duit, inilah salah satunya. Bela ikan ini, mungkin satu hari nanti sekadar mengisi hiburan masa lapang, hobi dan sebagainya,
dia boleh juga menjana pendapatan. Okey, itu saja yang cikgu dapat kongsikan pada hari ini. Kita jumpa lagi dalam tajuk yang seterusnya. Bye. Selamat menjawab latihan yang cikgu berikan.